Ustaz baca doa gitu. Dapat tender tumbuh tanduk lalu. Kan? Maknanya Islam ni dalam benda-benda yang ni orang Kristian jadi hancur agama dia macam tu. Sebab dia agama ni gereja. Tapi dia patut berbuat demikian sebab pakej agama dia ni tak seronok. Tidak boleh menyelesaikan masalah manusia. Kita dah agama kita ni dia anjal, dia apa yang kita sifat-sifat yang kita sebutkan tu. Menyebabkan agama kita ni duduk dalam bidang apa pun dia tak ada masalah. Bahkan dia diperlukan oleh kita. Jadi dari sudut penerimaan, bahaya kalau kita ni menganggap Islam tu tak boleh menyelesaikan masalah dalam beberapa bidang. Oh memang parah. Sehingga melibatkan akidah. Maknanya boleh mencetuskan sifat tidak beriman kita kepada Allah SWT. Macam mana Tuhan tak boleh menyelesaikan masalah manusia dalam bidang ekonomi saya kata. Macam mana kita tak percaya ke agama dalam bab tu. Maknanya ini melibatkan akidah. Tapi dari sudut pengamalan, dia pengamalan macam mana? Ialah melibatkan, kadang melibatkan unsur kita ni tak perfect lagi, kita nak baiki dan baikilah. Bayangkan buruknya orang tu kalau misalnya dia ibadat banyak buat tapi akhlak buruk. Macam mana? Semayang banyak, zikir banyak, baca Quran banyak, bagi duit anak yatim, tertiarap habis anak yatim. Kenyang dia orang. Tapi semayang banyak. Ini fitnah ni. Dia pula jadi masalah pada Islam. Tak? Orang kata ini Islam. Tengok. Bila umat Islam menerima Islam dan dari sudut ritual tu agak mengamalkan, pergi haji apa semua, tapi dari sudut akhlak buruk, fitnah besar. Orang Eropah pergi ke negara-negara Arab, bila dia buat investment di negara Arab, dia kata lain orang. Hari ni janji lain, esok lain pula, pulah saja. Syarikat Malaysia, kalau tak silap saya, ada satu syarikat rugi 700 juta melabur di Sudan. Sebab apa? Dia punya perkiraan dia tu ikut orang Malaysia. Dia tak tahu orang Sudan tu tanya dia nak balik kerja pukul 3 pun dia balik. Tengok pada puasa sunat tak sekira, tapi pergi kerja pukul 10. Ambil gaji daripada pukul 8. Maknanya akhlak teruk. Macam mana? Jadi bila Islam ni dalam ibadat tapi akhlak tak ada. Jadi ni kau Islam kalau macam ni memang tak betul lah. Jadi sebenarnya Islam betul, orang tu tak betul. Jadi kalau kita mengamalkan Islam yang tidak syumul, memang masalah. Sebab tu pakej yang dibawa oleh ikhwan muslimin dalam pendidikan mereka, saya respect dari dulu lagi. Sebab mereka salah satunya menekankan pengamalan Islam yang menyeluruh. Bukan menekankan satu benda dan mengabaikan banyak benda. Ada jenis pakej ni, dia mengamalkan apa? Dia tekan zikir saja. Di rumah orang ni zikir, minggu ni upacara zikir ni, minggu depan zikir tu sampai kita tak tahu kat mana zikir tu dalam pembentukan diri. Ikhwan muslimin tak? Dia memang, kalau kita tengok zikir dia banyak. Contohnya wirid yang maksurat tu dipopularkan. Memang wirid tu ambil daripada Nabi, tetapi secara pengamalannya kita mula kenal bila dibawa oleh Hasan Al-Banna dan ikhwan terapkan dalam usrah-usrah dia. Baru masa tu baru ramai orang sedar ada zikir maksurat, baru tersebar. Hasan Al-Banna sendiri dalam wajibatul akhil muslim, kewajipan seorang muslim, dia mencadangkan pengamalan 38 benda lebih kurang. Salah satu benda yang dia suruh amalkan ialah seorang akh itu hendaklah membaca Al-Quran tidak kurang dari 1 juzuk sehari. Tengok dia punya apa orang panggil silibus pendidikan dia. Dia tidak mengabaikan baca Quran.
Tapi dalam masa yang sama, dia suruh juga belajar. Lalu dia kata, seorang akh tu mestilah mempunyai pengetahuan yang baik tentang sirah Nabi contohnya. Lalu dia pun cadang buku yang baik untuk dibaca. Buku, kalau tak silap saya, Humatul Islam, macam tu, antara buku zaman dia lah. Zaman sekarang dah banyak buku-buku lain lah yang dibuat. Maknanya sirah kena belajar. Maknanya dari sudut ilmu, dari sudut akhlak, dari sudut ibadat. Lepas tu pula dari sudut penjagaan kesihatan. Hasan Al-Banna gariskan, seorang akh tu mesti mengambil berat tentang kesihatan dia. Dan kalau dia kena mesti cek kesihatan dia untuk mengetahui kedudukan tubuh dia, kondisi tubuh dia baik tak baik. Bukan dia kata tawakal saja ataupun bertibai dulu belum mari penyakit. Tak ada. Maknanya dari sudut kesihatan dia suruh jaga. Dia pun larang jangan minum teh terlalu banyak. Sebab apa? Sebab boleh membawa ketagihan. Bila tagih ni susahlah kita terikat dengan satu benda. Tapi teh tu tak boleh faham dengan teh orang Malaysia. Tu kena tengok pula situasi. Teh orang Arab Mesir ni, dia minum teh gelas besar ni je. Tapi 3 jam nak habis. Setengok pening setengah jam. Dia minum teh bekat tu. Saya masa pergi jalan rumah orang Arab Badui kan, orang Arab Badui akak lah gelas separuh ni ya gelas. Saya kata gelas apa kecil ni, ambil ngap je lah kan. Ngap tu gong rebah lalu. Keluar bintang ni. Apa bintang? Tuan rumah mari akak. Apa? Kita ingatkan tempat kita kerak itu. Dia sikit tu pening. Setengah jam goyu lembek. Macam isap rokok, shisha. Jangan kita faham teh tu lepas ni buang habis teh Lipton kita. Bukan. Tapi nak katanya, saya bukan nak cerita benda tu, tapi tuan-tuan boleh cari dalam buku-buku penulisan Hasan Al-Banna. Dia cuba memberikan pengamalan yang menyeluruh. Sebab tu bukan ibadat saja. Kadang-kadang develop diri kita dari sudut keyakinan diri. Faham tak? Tengok sirah sahabat macam mana keyakinan diri, sifat membantu orang lain. Sebab sifat-sifat banyak. Islam ni akhlak tu pun sendiri banyak. Bukan akhlak ni maknanya akhlak sabar, cekal, jaga perut, jaga mata. Betul lah yang tu, tapi ada lebih daripada tu lagi. Contohnya bermesra dengan orang, bertanya khabar, menjadi individu yang senang didekati, senang mendekati orang lain. Lebih luas lagi. Bila orang kita mengamalkan satu benda je tapi tak syumul, dia jadi masalah. Contohnya, orang kita kalau nak pahala derma ni, dia pendek akal jadi. Dia tak ada kira lain. Buat majlis tahlil, panggil orang taman, baca Yasin, tahlil, boleh pahala lah aku, hadiah hukum aku. Kadang-kadang bertembung 3 tahlil satu malam. Memang kita bagi makan, tapi bagi makan pada orang yang telah kenyang. Macam mana? Member tu pergi makan rumah kita pun kita nak ambil hati lah. Time dia buat takut kita tak pergi. Dia pun ambil rasa jugalah. Kan? Kita paling lain dia basuh tangan. Apa? Kenyang dah 3 rumah dah. Kenapa kita tidak lebih kreatif? Nak dapat pahala menderma ni bukan dengan cara tu saja. Banyak lagi cara lain. Ni tak, kalau hadiah kitab pula, cetak Yasin kitab masjid. Masjid itu susung Yasin. Kalau jatuh atas orang, mati orang tu. Banyak dak Yasin. Fikirlah benda lain pula. Bukan kata tak boleh Yasin tu, tapi masalahnya ialah seorang Muslim tu, dia ruang tu luas Tuhan buat. Mungkin derma buku, derma macam-macam lah. Contoh kalau ada setengah orang yang tak syumul dia punya ni kan. Dia baca fadilat semayang di Masjidil Haram 100,000 kali. Dia pun duk kira nak pergi umrah saja, nak pergi semayang dia ni. Sedangkan zaman ni zaman jihad, zaman dakwah, tak? Jangan pergi saja, pergi
sekali dua cukup lah. Lepas tu fikir pula nak support dakwah, nak support ni. Yang tu jihad yang tu. Hak ni ibadat individu, hak tu jihad masyarakat.